dalam mengenangmu. Kami susuri lebaran sirahmu, pahit getit perjuanganmu. Demi cinta kami kepadamu, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada para penonton yang dirahmati Allah Taala, mudah-mudahan kita semua adalah bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Kita kembali dalam rancangan yang dinanti-nantikan oleh sekalian rakyat Malaysia. Apalagi kalau bukan Salam Baitullah bagi tahun 2019 bersamaan dengan 1440 Hijrah, dan topik kita pada malam ini begitu dekat dengan hati kita, ya Rasulullah. Dan kita ucapkan terima kasih di studio bersama dengan kita adalah wakil dan para penonton dari Persatuan Penduduk Pangsapuri Kenari Taman Impian Ehsan Balakong. Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Wis mangan? Oh, ngerti ngomong Jawa. Alhamdulillah, rasa balik kampung juga. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, seperti biasa saya tidak berseorangan dan hari ini Ustaz Hadari tidak bersama dengan kita. Insya-Allah saya akan bergilir-gilir dengan beliau. Kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita. Kita dah dengar pada awal tadi suara yang merdu, orangnya pun handsome, kacak bergaya. Kalau bukan Ustaz Haslin Bahri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Allahu akbar. Waras. Alhamdulillah. Allahu akbar Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, sedikit perkembangan Ustaz terkini. Berapa dah anak dia tambah ke keluarga? Masih macam biasa, isteri tetap seorang lagi. Alhamdulillah. Anak alhamdulillah wis 7. Dah 7 orang. Alhamdulillah Ustaz. Semua bagus lah. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkati Ustaz, insya-Allah. Baiklah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak bicarakan tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ustaz kita tahu dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang baik. Ustaz, kita nak minta Ustaz gambarkan kepribadian Nabi. Sebab ada orang cakap, alah, itu Nabi memang perfect. Kita ni siapa? Kita ni jauh. Isteri seorang, Nabi si ramai. Suara-suara yang tidak sedap didengar ini, Ustaz. Jadi macam mana kita nak menjawab mereka dengan kepribadian akhlak Nabi yang hebat? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hafiz dan para penonton dalam studio dan di luar studio ataupun yang sedang menonton rancangan Salam Baitullah pada malam ini. Jadi beginilah, berbalik pada soalan tadi itu, dalam bahasa mudah, kita kalau tak kenal secara mendalam, maka perasaan cinta itu akan hilang. Betul. Kita kena kenal dan memahami. Kenal, memahami, dan insya-Allah kemudian kita akan boleh bertolak ansur atau bertolong-menolong. Maksud dia, barulah nak mengamalkan apa yang dibawa oleh orang yang itu sebut. Jadi berbalik kepada tentang akhlak Nabi SAW yang kita tak boleh larilah. Yang mana ayat yang Imam Ustaz Hafiz baca tadi ni tentang dalam hidup kita ni tidak mestilah meletakkan tunjang bagi segala pergerakan hidup kita ialah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi bawa, pegang, ambil. Apa Nabi cegah, tinggalkan. Mana tidak ada lagi persoalan kalau buat tak apa ke? Tak boleh. Sebab itu termasuk golongan yang mutaraddid imannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dalam bahasa mudah Nabi bersin, Nabi kata alhamdulillah. Dalam bahasa mudah Nabi menguak, Nabi tutup mulut, kata Nabi sebut tutup mulut dan sebagainya. Maka
Tidak dapat, tidak boleh tak kalau kita tak kata alhamdulillah. Maksud dia itu orang yang ada masalah dalam jiwa dia. Contoh dia banyak lagi kalau dia terkejut, mungkin tengok kebesaran Allah, subhanallah, boleh tak sebut oh my god contohlah kan. Ya boleh, tapi sebagai seorang yang ikut sunnah Nabi, yang kenal sayang cinta Nabi, maka dia akan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita gambarkan isteri-isteri Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana dalam keadaan orang kata apa, suami mereka, yakni Rasulullah SAW, dalam contoh Sofiyah binti Huyai, antara isteri yang cantik jelita bangsa Yahudi kan, yang mana ceritakan tidak ada yang kulihat pada Nabi itu sendiri ialah sebaik-baik akhlak di kalangan manusia. Dia bukan dia baik kerana Rasulullah itu pasal suami dia, tetapi melihat kepribadian Rasulullah SAW tadi menyebabkan mereka lebih dekat dan sayang dengan Nabi SAW. Sebab Nabi lah bahasa muda mungkin Ustaz Hafiz cakap tadi, kita ni seri seorang dan ramai. Tapi ramai Nabi ni isteri dia, isteri baginda, tetapi mengambil peduli pada setiap hari. Allahu Akbar. Kita dah nampak mungkin dari sudut yang lain ialah giliran malam tidur sebagai tidak, tapi Nabi mengambil tahu setiap hari. Kenapa? Memang contoh teladan Nabi SAW itu memang tidak ada tolak banding, dan Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu, akhlak kamu tidak ada sesiapa yang boleh lawan, menentang, boleh tinggi daripada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat lemah lembut Nabi itu mungkin nak berbanding bagi seorang pemimpin contoh. Kalau contoh dia, kalau orang maki Nabi, Nabi pandai menghadapi persoalan makan. Kalau orang jahiliah kata Nabi ni gila, kamu tukang sihir, saya ingat Nabi tak blame dia orang balik. Sebab Nabi sabar dan keadaan, mungkin mereka golongan yang tidak mengetahui. Jadi berbalik pada kisah Salabatullah ni peringkatnya, bagaimana Nabi sendiri, contoh Nabi sendiri, bila minta maaf kita ambil sikit mungkin soalan tak boleh lagi. Mungkin contoh dia hari Arafah puasa. Kan? Jadi sebelum Nabi buat haji itu, Nabi Arafah ni Nabi puasa. Sahabat-sahabat dah confused dah. Jadi Nabi ni membuktikan tak payah puasa. Nabi naik satu tunggangan, sahabat bagi susu, Nabi minum ramai. Ketika menunaikan haji. Yes, maksud tak payah puasa hari ni. Maka sahabat-sahabat terus buka puasa. Maksud dia pada diri Nabi itu memang contoh yang tidak tolak banding. Tak ada siapa-siapa boleh fight tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kena letakkan dialah, bagindalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan teladan dalam hidup kita. Sampai persoalan makan minum. Kalau kita buat haji sekarang ni lagilah besar. Yang mana hari ni kadang-kadang manusia ni ikut buat haji, kadang-kadang ikut kepala dia je. Maksud dia pandai-pandai kata, ni kata ustaz ni kata macam ni. Sebab kalau balik pada Nabi, kadang-kadang ada sedikit percanggahan di sudut sunnah-sunnah Nabi dalam persoalan melaksanakan amal ibadah, khususnya dalam musim nak buat haji dan sebagainya, juga antara dia. Masya Allah. Jadi Ustaz, mungkin kita boleh pergi deep lagi Ustaz. Deep lagi, kalau kita dengar dalam hadis Nabi menyebut khudhu anni manasikakum. Ambillah perkerjaan hajiku ni ambil kerja haji daripada aku. Mana perjalanan haji, mungkin Ustaz boleh gambarkan sedikit pada para penonton kita, bagaimanakah haji Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Sebab itulah pertama dan itulah yang terakhir. Secara umum, secara ringkasnya, kalau kita lihat Nabi SAW, kita tak nafikan Nabi hanya melaksanakan ibadah haji hanya buat kali pertama dan juga kali yang terakhir. Pernah datang tapi tak jadi terbatas sebab halangan-halangan yang tertentu. Betul. Ada sahabat-sahabat marah, apa dia datang marah, patah balik. Jadi ada hikmah dia. Akhirnya masuk ke Mekah buat haji. Jadi merupakan antara automatically menjadi hari pembukaan kota Mekah sebenarnya. Ini contoh dia. Jadi nak bagi kita permulaan ringkaskan, memanglah kalau kita nafikan Nabi duduk di Madinah. Kita duduk di Malaysia tak sama kita nak guide benda tersebut. Kita mungkin qarul manazil. Nabi dekat mungkin dalam sudut yang lain Nabi gunakan miqat yang lain. Mungkin dalam kita di Madinah Bir Ali dan sebagainya. Dan dari sini kita lihat bagaimana Nabi SAW mungkin berlaku dalam keadaan hari 8 Zulhijjah Nabi bertarwiyah atau Nabi dia pergi ke Mina terlebih dahulu, kemudian hari ke-9 baru berangkat dari Mina pergi ke Arafah. Pada Arafah contoh begitulah. Cuma kita mungkin kerana masyaqqah buat macam itu, mungkin kesan dari sudut mungkin ada zahmah ataupun jam dan sebagainya, maka kita mengikut panduan yang dibawa oleh pihak tabung haji itu sendiri. Betul. Iaitu hari 8 tak pergi lagi, hari ke-9 barulah pergi direct terus ke
ke apa namanya ke Arafah. Jadi tak boleh kata ini tak sunnah Nabi kerana mengelak daripada masyarakat tersebut. Jadi kalau kita pergi mungkin hak jenis Ustaz Hafiz yang saya pergi lepas tu dengan keadaan pergi private punya apa nama program mungkinlah dengan bayaran sekian mungkin kita boleh pergi tapi bayarlah mahal sikit contoh gitu kan. Memang ada jemaah apa PJH pun yang buat macam tu. Jadi maknanya hari tarwiyah 8 tu Nabi masuk Mina dulu baru masuk Arafah. Tapi jemaah haji ni kebanyakannya kena sesak tadi Ustaz cakap masuk terus ke Arafah. Saya ingat gini, mungkin kerana terlalu ramai, pihak pengurusan tak boleh nak handle. Memang tak boleh handle, betul. Sebab kalau buat mungkin berkecamuk. Maka orang kata sah kan, dah itu kan melihat sunnah tadi melihat kepada kesesuaian waktu dan juga kelapangan. Ini contoh dia. Betul ada nafar awal, nafar akhir. Kita tak tahu lah Nabi buat, mungkin kata Nabi buat nafar apa awal ke akhir contoh dia. Salahkah tidak? Ya, kadang itu ada merupakan pandangan-pandangan yang dibenarkan dan yang dibincang oleh para ulama yang hebat-hebat. Itu antara dia. Kemudian kita lihat contoh dia mungkin lihat tentang tawaf Nabi contoh. Ini kita ringkaskan tawaf Nabi. Contoh sunnah Nabi ialah yang pertama, yang kedua, ketiga ittiba. Ittiba, betul. Kemudian harwil apa nama ni lari-lari anak. Lari anak sunnah. Tapi kalau dah jam traffic jam ataupun apa nama ni dah crowd putih takkan nak lari. Maksudnya jalan macam biasa. Tetapi mana-mana sunnah yang Nabi buat kita boleh ikut seboleh-bolehnya. Contoh itibak kan tak boleh buat. Betul, buka aja belakang. Tapi ingat Nabi buat 3 kali je. Tapi kita kadang-kadang bukan ikut sunnah, ikut punnah. Bila ikut punnah maka punnah sungguh Rasulullah Nabi SAW. Ikut kepala dia je. Hantar-hantar daripada tawaf sampai 7 Nusa'i pun buat juga. Dari mana kita fikir tegur dia, Haji, Syekh kan. Alah benda ni sunnah kata dia. Dia buat gitu. Kalau nak buat apa salahnya kata dia. Kalau buat tak dosa buat apa-apa dia duduk kaedah tu kaedah yang sama juga. So nak beritahu dalam hadis Nabi sebut khuzu anni manasikakum. Nabi tak nak buat haji banyak kali. So kalau boleh, tapi saya yakinlah para penonton di luar sana walaupun tak pergi haji, dia khusus haji atau yang sedang melihat menyaksikan pada program kita di Mekah contoh dia, saya yakinlah dia orang yang memahami tentang konsep sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, termasuk sa'i dan sebagainya, tahallul dan sebagainya contoh dia. Cuma macam Ustaz ada baca doa tadi sebelum kita nak live ni, kadang-kadang kita lihat kita takut dalam hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi, Muslim Bukhari tadi, kita takut ialah antara sunnah yang Nabi yang kita pernah ikut ialah tentang masalah kefasikan. Mulut. Ustaz, yang Ustaz sebut mulut fasik tu saya nampak menarik. Kita nak sambung berehat sebentar. Kepada para penonton jangan ke mana-mana, terus dengan salam Baitullah, kembar hati takzim ilai. Kita akan lihat pemenang kuis harian Salam Baitullah. Sertai kuis Salam Baitullah 2019 setiap hari mulai 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Kuis soalan harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan betul dan terpantas akan menerima kelengkapan barangan ibadah haji, umrah dan tudung yang bernilai RM300 tajaan Priti Aini Sdn Bhd. Hantarkan jawapan yang betul dan terpantas di Facebook Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Semua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai dan semua pemenang perlu menuntut di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pastikan anda setia menonton Salam Baitullah setiap hari bermula 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Bertemu kembali dalam Salam Baitullah. Kepada mereka yang baru bersama dengan kita, topik pada malam ini adalah Ya Rasulullah. Tapi sebelum kita berbincang lanjut dengan tetamu istimewa kita Ustaz Haslin, insya-Allah kita akan bersama-sama mendengar dan menyaksikan perkembangan terkini di Mekah Al-Mukarramah bersama kru RTM Encik Syamsul di sana. Silakan. Assalamualaikum.
Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Baik, seperti biasa secara langsung dari Kota Mekah Al-Mukarramah ini, saya melaporkan secara langsung dari Maktab 80 Al-Wafidin. Dan beginilah suasananya selepas saja solat asar, maka kita akan dapat melihat suasana para jemaah yang kembali semula ke maktab untuk berehat. Dan ya, di belakang saya ini antara ahli-ahli jemaah yang menetap di Maktab 80 ini. Dan sekali lagi saya nak tanya, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Dan seperti biasa kita akan berbual-bual santai bersama-sama dengan para jemaah dari maktab ke maktab. Dan kali ini bersama dengan para jemaah daripada Maktab 80 dan orang kuatnya pengurus maktab ya di sini iaitu Haji Rozimin. Kita tanya, Haji, apa khabar sekarang? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Haji, boleh kita teruskan dengan komen-komen mengenai bagaimana pergerakan jemaah di maktab ni pada waktu ini? Okey, alhamdulillah sekarang jemaah baru balik daripada solat asar. Alhamdulillah, maknanya pergerakan jemaah daripada Masjidil Haram ke bangunan Al-Wafidi maknanya tidak menjadi satu masalah. Maknanya jalan yang lurus dan banyak kedai-kedai yang boleh memberi kesiasaan kepada jemaah haji apabila pulang daripada Masjidil Haram. Diorang sambil-sambil berjalan pulang ke bangunan tempat penginapan, diorang boleh membeli belah. Baik, alhamdulillah. Kita dah tanya pengurus maktab Haji Rozimin, kita nak tanya pula kepada beberapa jemaah yang bertuah pada hari ini. Haji, apa khabar Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey Haji, daripada mana Haji? Daripada Perak. Daripada Perak. Ya, Perak. Baik Haji, boleh cerita sikit macam mana keadaan sekarang ni? Keadaan sekarang cuacanya agak panas sikit, tapi alhamdulillah kami semua sehat. Kami minta semua doa-doa dapat menaikkan ibadah yang sempurna dan dapat haji mabrur. Baik, itu dia semangat jemaah kita yang pertama. Jemaah yang seterusnya kita tanyakan kepada Hajah. Hajah, kita berkenalan nama, umur dan juga asal Hajah. Nama saya Nurizan Abdul Rahman, dikenali panggil Kak Yu, orang tempat saya. Di sini alhamdulillah lah. Untuk setakat ini kami duduk layanan petugas-petugas tabung haji pun semuanya baik-baik belaka, makanan pun baik, tak ada masalah lah buat setakat ini. Dan sekarang ini sebelum saya sampaikan kepada kisah ataupun bingkisan yang seterusnya iaitu Duyufur Rahman, kita boleh lihat ada individu yang bermurah hati untuk mendermakan air mineral kepada para jemaah haji Malaysia di sini. Dan ini sebenarnya aktiviti biasa, perkara biasa di mana saja ada orang yang akan menderma sabil seikhlas hati mereka sebagai jalan mereka untuk mendapatkan pahala, seterusnya mendapatkan haji yang mabrur insya-Allah. Dan sekali lagi kita akan teruskan kepada paparan bingkisan Duyufur Rahman kita untuk malam ini, iaitu bingkisan daripada OKU yang tidak dapat melihat tetapi dapat merasa dengan hatinya akan keadaan Kaabah dan suasananya. Jadi jangan buang masa lagi, kita saksikan kisah Duyufur Rahman kali ini. Agak Tuhan juga nak, kalau boleh nak tengok kan, tapi kalau tak dapat, tak boleh buat apa, terima. Tapi bersyukurlah saya dapat pergi kan. Rasa macam bila masuk situ rasa seronoknya, walaupun tak nampak kan, rasa seronok. Maraini Matpia berkongsi cerita yang sangat menginspirasikan. Beliau mula menyimpan RM10 secara konsisten sejak dari bangku sekolah dan membuat potongan gaji setelah bekerja. Saya dah lama masuk tabung haji masa saya sekolah lagi, masuk RM10 gitu. Ada sekolah menengah kan, dapat beasiswa, bila ambil masuk RM10 macam tu. Bila dah kerja masuk RM20. Lepas tu dah lama tambah-tambah bila habis bayar rumah baru saya potong gaji RM300 sebulan. Wanita ceria ini kelihatannya bagai tiada masalah, tiada sebarang kerisauan yang terlukis di wajahnya. Saya dulu pernah tengok Kaabah tapi saya tak nampak umur 18 kan. Dah besar lepas SPM sebab demam panas. Dulu saya pernah nampak masa-masa celik dulu, pernah tengok dalam TV lah kan. Aku rasa dapat macam bayang-bayang sikit, rasa macam boleh bayangkan. Pergi sana rasa seronok. Menurut Maraidi, suaminya yang juga merupakan OKU penglihatan sentiasa memberi semangat kepadanya agar semua urusan ibadah dipermudahkan. Selalu buat sembahyang hajat.
sunat taubat. Bila kita, sebab saya pagi bangun kerja pukul 4 kan. Pagi mandi-mandi sembahyang dulu, nak menunggu subuh. Buatlah sembahyang tu dulu. Suruh mak saya doa sekali. Kawan-kawan pun sama. Bagaikan sudah diatur, pertemuan yang tidak dirancang dengan Masita di sebuah klinik ni insya-Allah memulakan segala-galanya. Masita kini adalah teman sebiliknya di Madinah dan Mekah. Saya akan cuba bantu mana yang termampu lah. Tapi dalam keadaan sampai hari ini, saya rasa dia yang mempermudahkan perjalanan saya. Bukan yang kita secara mata kasarnya nampak macam saya yang tolong dia kan. Tapi sebenarnya dia yang membantu kami. Bimbang tidak mampu membantu Maraini seorang diri. Mereka juga didatangkan dengan 4 lagi rakan sebilik yang sedia membantu dan melaksanakan aktiviti beribadah bersama-sama. Baik, itu dia tadi antara bingkisan dan juga suasana yang dapat kita kongsikan dari sekitar Maktab 80 Al-Wafidin ini. Dan seterusnya, kita akan bersama-sama dengan rakan saya, sahabat saya Haji Syahril yang kini berada di Abrash. Kalau beliau sudah pun bersedia untuk kita melihat bagaimana situasinya, keadaannya, kempen kebersihan yang dilancarkan kepada para penghuni Maktab yang berada di Abrash Al-Janadriyah. Silakan Haji Syahril. Okey, baik, terima kasih Syamsul. Betul, saya tengah berada di Aras 13 Maktab Al-Janadriyah. Kebetulan setiap hari Rabu akan dilaksanakan aktiviti pembersihan. Memang baguslah jemaah-jemaah kita ni. Kalau nak tengok setiap floor ni mereka tengah gotong royong. Jom kita tengok. Saya nak jumpa Ustaz Syafiq sebentar. Ustaz Syafiq sendiri pun pengurus Maktab 79 pun tolong menolong juga membantu. Ustaz, boleh bersama sekejap Ustaz? Okey, sambil. Okey, Allahu Akbar. Ustaz, kita tengah live di Salam Baitullah sekarang. Mungkin anak-anak ataupun tetamu dan juga penonton nak tahu, memang setiap Rabu ni kita buat pembersihan Ustaz? Ya, Syahril, seperti makluman, untuk makluman semua, Alhamdulillah pada tahun ini kita laksanakan kempen kebersihan khas di bangunan penginapan jemaah haji. Setiap hari Rabu, setiap Rabu kita akan maklumkan kita adakan kempen kebersihan dengan bertemakan kebersihan mencerminkan kemabruran haji. Maksudnya mereka keluar ramai-ramai bersih semua tempat? Ya, betul. Sama-sama bergotong royong dalam konsep satu pasukan dalam satu aras. Jom kita masuk tengok berapa bintang dapat. Jom. Kita tengok bilik haji ni. Ini bilik 1342. Jom. Kamera masuk. Ustaz Syafiq masuk. Ustaz Syafiq masuk. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Allah. Oi, dengar kamera nak masuk tu bersih. Berapa orang kat bilik ni haji kat sini? Berapa orang kat bilik ni? Kami seramai 6 orang tuan. 6 orang je Haji, bila tabung haji suruh buat kempen bersih ni, macam mana jemaah kita punya sambutan? Ya, saya rasa kami memberi sambutan yang hebatlah. Kerana kebersihan ini merupakan sebahagian daripada iman lah. Jadi kita sangat menyokonglah apa yang dibuat oleh tabung haji ini, insya-Allah. Okey, kamera masuk. Ambil sikit bilik dia orang, tengok bersih ke tak. Okey, kita nak tunjuk kepada para penonton. Itu dia, Allahu Akbar. Memang bersih betul Lipat cadar, lipat selimut semua. Inilah yang kita nak untuk jemaah-jemaah haji kita, sentiasa menjaga kebersihan. Okey, baik, terima kasih semua. Terima kasih banyak. Okey, jom kita keluar sekejap ya. Okey, kita keluar slow-slow. Okey, 1355. Syarif, kita ke 1355. Yang mana? Sebelah sini? Saja, ya. Okey, jom. 1355 ni bilik wanita. Bilik jemaah wanita. Okey, kita tengok bilik jemaah wanita ya. Okey, jom. 1355. 54. 1355. Ini dia. 1355. Katanya bilik jemaah wanita. Assalamualaikum. Boleh masuk ke? Sila. Okey, jom. Kamera kita masuk. Kita tengah siaran langsung Salam Baitullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau bilik haji tadi 4 bintang, ini 5 bintang. Jom, kamera masuk. Cuba tengok. Ya Allah, macam dekat rumah sendiri dia buat Allah, kita tak boleh nak masuk lah pakai kasut ni, tapi daripada sini kita nampak subhanallah, petinya dia hias cantik. Boleh seorang wakil je. Semua seorang kat sini. Siap. Okey. Kita keluar sekejap je. Okey, ajar kat sini. Okey, baik. Saya nak tanya sikit lah. Ajar ke depan sikit lagi. Nak tanya sikit, bila kempen kebersihan tabung haji buat ni, apa perasaannya? Ataupun bagaimana sambutan jemaah kita? Sebetulnya kami ni sejak start masuk tu, memang kami jaga kebersihan daripada permulaan lagi. Tak payah tunggu kempen? Payah.
Itu sebab bilik kami ni ceria, memang ceria daripada mula lagi. Belum masuk. Beza bilik haji dengan bilik hajah ni. Kita mengalih-alih ni semua kabinet ni daripada first day lah, hari pertama tu. Bagus-bagus. Okey. Abang kamera, tolong tunjuk sikit kawasan bilik mereka yang 5 bintang ni. Allahu Akbar, kapetnya cuci ni. Tengok ni, bunga ni dia dekor sendiri ya. Nampak tak? Kapet beli sendiri. Bunga ni daripada botol air buat sendiri nah. Allahu Akbar. Ini ketua bilik. Dia ada ketua bilik, ada AJK, semua ada. Okey, betul-betul. Okey, terima kasih banyak Ajah. Teruskan jaga kebersihan insya-Allah. Okey, baik, jom kita putar sebelah sini pula. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua. Lambai sikit bang, salam Baitullah. Allahu Akbar. Jadi inilah dia situasi jemaah kita di maktab, jaga kebersihan, jaga ibadah insya-Allah. Moga-moga haji mabrur untuk mereka semua. Jadi salam ke anak-anak semua. Kita jumpa lagi esok pada hari dan waktu yang sama insya-Allah. Banyak lagi perkongsian dalam program Salam Baitullah kita akan bawakan. Kembali bersama Ustaz di studio Kuala Lumpur. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Syahril dan juga Syamsul yang sentiasa menghidangkan berita-berita segar. Masya Allah Ustaz, yang teruja sekali tu kebersihan cerminan kemabruran haji. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita nak sambung tadi Ustaz sebut tentang orang yang melakukan haji falam yarfuth walam yafsuk. Saya ada pengalaman Ustaz sikit Ustaz. Saya tengok ada jemaah haji ni, dia pernah minta kat saya, Ustaz, saya ada orang minta suruh carikan muntah ikan. Saya pening kepala ni. Ini tanggungjawab amanah katanya. Saya puas mencari muntah ikan, mana ada muntah ikan. Rupanya kata dia bawa balik muntah ikan Mekah ni boleh jadi itu Ustaz, apa, untuk memancing. Jadi dia punya apa tu? Ibu lah. Ibu dia. Jadi dalam dia buat benda baik, kemabruran haji, dia ada juga benda-benda fasik ni Ustaz. Ini macam mana ni sunnah Nabi nak cerita? Tafadhal Ustaz. Sebab tu ganjaran orang yang apa ni, maksud dia orang yang kalau nak mendapatkan haji mabrur, mana kena jauhkan benda tersebut. Ya. Masalah sebenarnya setiap benda yang kita buat tersebut mesti ada ujian-ujian dia. Ya. Yang Allah nak lihat tentang pengorbanan seseorang untuk menghadapi ujian tersebut. Contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dah hebat-hebat lebih kurang, tiba-tiba Allah uji 9 anak. Allah saja nak melihat macam mana sekadar pengorbanan Nabi Ibrahim. Sayang anak lebih ke sayang Allah? Contoh dia, macam Siti Hajar. Dahlah duduk, suami dahlah anak seorang tu. Kemudian pula diletakkan suami dekat tanah yang gersang. Yang tidak ada air, tidak ada binatang. Berkata-kata tikui, babi pun tak ada seekor situ. Contohlah kan. Pokok pun tak ada kan. Tiba-tiba ditinggalkan. Allah saja buat perintah, dah sampai Nabi Ibrahim AS. Nak patah balik. Kerana Allah saja buat ni ujian ni kerana nak melihat bagaimana seorang isteri, mereka seorang ibu berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia. Sama juga dalam benda ni. Kenapa Allah kata dalam Quran, dalam hadis sebut dan Nabi sebut jangan fala yarfus wala yafsuk dan sebagainya. Sebab benda rafas ni, benda nampak kadang-kadang simple. Adakah orang jenis perangai jenis nafsu syahwat dia naik? Kadang-kadang contoh dia, bila sampai sana cemburu makin berlaku. Betul tak? Umur kadang-kadang dah tua, dah 4 kali menopause dah. Contoh dia. Kadang banyak kali dia kan. Yang lelaki tu macam pokok ubi kayu yang ribut datang, bengkok dah. Tapi timbul rasa cemburu semua. Dan tengok isteri dia berjalan dengan kadang-kadang suami ni lambat, bukan lambat lembab contoh gitulah kan. Bunyi kasar sikit bunyi kan. Bukan lambat kerana pakai krim, tidak macam lambat, faham lah kan. Minta maaf dengan bahasa yang agak kasar lah. Kadang-kadang suami ni, isteri tunggulah kat bawah contoh dia. Suami duduk siap, suami duduk nak kencing pun nak kencing, isteri tunggu. Tiba-tiba bilik sebelah kata kau, contohlah, kau ayam, tak pergi lagi kau. Kan. Duk tunggu abang mat tu. Abang mat jom lah pergi dulu ni, suami saya ada teman. Jadi kawan ikut sekali. Suami turun. Tunggu punya lama sampai habis main maghrib atau main asar. Contoh. Dia tengok isteri dia balik. Timbul rasa cemburu, contoh marah dia. Kadang-kadang kau tu laki kau, ni aku laki kau. Ada bergaduh. Ni contoh kadang-kadang dia mari benda-benda sebut. Ada kadang-kadang tengok kat Malaysia okey je, sampai ke sana dia rasa syahwat tu meningkat dan sebagainya. Contoh dia. Dekat Malaysia okey, kat sana semua ujian. Itu yang ada bilik berkat tu Ustaz. Bilik berkat. Dia jadi satu keperluan lagi contoh dia. Sama juga dengan mata, pandangan mata contoh dia. Betul. Yang kita tengok mata ni
Sebab pergi sana lagi berat ujian mata ni. Allahu Akbar. Kat Malaysia ni semua tengok hidung-hidung peset banyak. Kan? Orang biasa sawo matang, ular sawo semua ada kat sini. Kan? Dekat sana Masya Allah tengok orang perempuan daripada sana Masya Allah bini aku tak lawa macam ni contoh. Yang perempuan tengok ya Allah badan sesadunya orang sana. Suami aku sadu kat perut je buncit boroi contoh. Contohlah Contoh. jadi kalau lah kenapalah lelaki aku tak macam dia. Nampak tak? Jadi benda menyebabkan timbul benda yang tak betul. Ujian sana. Sebab tu Nabi sebut siapa yang buat haji tak ada benda-benda macam ni, jangan risau. Dia balik macam soalan baru dia dekat oleh perut ibu dia. Allah. Ini contoh banyak benar. Bila balik persoalan tadi ni, manusia macam tu jenis. Pergi saya ingat dia tak faham apa benda yang dikatakan kemabruan haji tersebut. Mesti bersih dan iman dia kata la yukhalitu alladhi la yukhalitu ismun. Sesuatu yang tidak bercampur dengan benda dosa. Baik mata, baik nafsu, baik telinga, mulut masalah. Wala jidala fil haj. Mulut kita ya Allah, dekat Malaysia membawang sudahlah. Kat sana bukan bawang, mengunyit pun jangan. Contoh kan. Ini benda gini contoh kan. Ya betul. Contohlah. Jadi tak payah kena jaga sebab apa? Mulut orang kata sebab mulut badan binasa, sebab santan pulut binasa gitu lebih kurang lah. Jadi nak beritahu benda-benda ni sebagai latihan macam tadi kebersihan. Ya kalau tak kempen memang kerja kita dah, cuma kadang-kadang kita kena perlukan berikan awareness kepada masyarakat haji contoh. Ada orang Jepun bawa plastik besar kutip sampah sebab tabiat. Dah pergi macam mana dapat mabrur, ambil sampah buang rata, minum air tin buang rata. Betul. Orang Jepun pula mengiktibar benda macam ni. Asal kena ingat bahawasanya kadang-kadang nak dapat mabrur, nak dapat kebaikan, nak diterima haji ataupun umrah tersebut, maknanya guideline tu kena ada. Baiklah. Tak boleh tak berkait ikhlas, ilmu kena ada dan sebagainya insya-Allah. Moga-moga ada ikutan yang terbaik pada orang yang lepas tu. Baik, Ustaz. Banyak lagi perkongsian saya nampak tu. Kita akan sambung sebentar, Ustaz. Tak muat jadi ketat jawapan dia. Baiklah, kita nak bersama-sama dengan bingkisan Rihlah Haramain tentang penutup kisah Bukit Uhud. Memang menarik tuan-puan. Kena saksikan. Tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, di dalam peperangan Uhud, seorang sahabat Nabi Islam yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah ditugaskan untuk menjadi pemegang panji Islam. Dan Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan yang mulia, saat dia memakai topi besi, wajahnya dari sisi tepi mirip-mirip seperti wajah baginda Nabi SAW. Maka apabila dia dibunuh oleh orang kafir menyangka bahawa baginda SAW telah wafat dan mereka telah mengisytiharkan bahawa Muhammad telah mati. Maka berita itu telah sampai ke pendengaran sahabat Nabi SAW yang berjuang di medan Uhud, sehingga kan sahabat Nabi telah jadi gundah gulana. Maka jemaah sahabat telah jadi kacau bilau dan tuan-tuan yang mulia untuk menyelamatkan perkara itu. Maka Talha bin Ubaidillah telah mengangkat Nabi SAW. Di saat dia tanya siapakah yang sedia untuk mengangkat Nabi SAW di tempat yang sedikit tinggi, yang mana dengan tempat yang tinggi ini, maka kelihatan bahawa Nabi SAW masih hidup. Maka Talha bin Ubaidillah telah sedia dan baginda SAW telah menyatakan bahawa wajibat Talha, wajib untuk Talha. Kenapa tuan-tuan yang mulia ulama menyatakan bahawa wajib untuk Talha itu ialah wajib syurga, wajib syafaat? Kerana di saat umat sedang berpecah, Talha bin Ubaidillah menjadi batu loncatan untuk menyatukan umat kembali. Setelah di mana tuan-tuan yang mulia mereka melihat baginda Nabi SAW masih hidup, maka para sahabat telah bersatu kembali dan mereka bergabung untuk melawan semula orang kafir, sehingga berlakunya peperangan yang selepas Uhud yang dipanggil Hamratul Asad, kurang lebih 20 km daripada kota Madinah. Berada di Maqbarah Syuhada Uhud, di mana di sini terdapatnya makam para sahabat Nabi SAW yang gugur ketika peperangan Uhud. Tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, tadi kita telah lihat makam 3 orang sahabat Nabi SAW antara yang terawal gugur di medan Uhud. Yang pertama ialah pakcik Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu merupakan pakcik Nabi SAW, bahkan merupakan saudara susuan Nabi SAW daripada 2 jalur, daripada Suhaibatul Aslamiyah dan juga daripada Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hamzah telah datang
ke medan Uhud, kata ulama, di fasa yang pertama, di saat umat Islam sedang bertempur, datanglah seorang yang bernama Wahsy bin Harb, yang mana ketika itu Wahsy belum masuk Islam, tuan-tuan. Dia ketika itu adalah seorang hamba dan dia ditawarkan, kalau kamu bunuh Hamzah maka engkau akan dibebaskan daripada jadi hamba. Maka datanglah Wahsy, tuan-tuan yang mulia, dengan bau lembing dan menghampiri Jabal Ainain, mendekati Sayyidina Hamzah dan melontari lembing tadi, tuan-tuan yang mulia. Maka tembus dari Sayyidina Hamzah, tuan-tuan yang mulia, hingga menyebabkan Sayyidina Hamzah telah syahid. Di tapak masjid inilah, tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Hamzah telah gugur, dan masjid ini dipanggil dengan Masjid Said Syuhada, iaitu masjid penghulu orang syahid, dalam gelaran bagi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan tapak ini dipanggil Ma'rakah Hamzah, iaitu tapak Sayyidina Hamzah telah dibunuh. Tuan-tuan perempuan dirahmati lagi dikasihi Allah, makam yang kedua yang kita lihat tadi ialah makam Abdullah bin Jahsh, yang mana Abdullah bin Jahsh seorang sahabat Nabi SAW yang sebelum berperang telah berdoa dan diminta seorang temannya yang bernama Sayyidina Sa'ad untuk aminkan. Dia berdoa, ya Allah, esok kami akan hadapi peperangan, temukanlah aku dengan musuh yang ganas dan juga kuat, lalu jadikanlah aku melawannya dengan berani, dan jadikanlah dia memotong telinga dan hidung aku, dan jadikanlah di akhirat nanti saat engkau bertanya kepada diriku, wahai Abdullah bin Jahsh, ke mana pergi telinga dan hidung kamu, maka akan ku jawab, telinga dan hidung aku telah terpotong saat memperjuangkan agama engkau. Tuan-tuan yang mulia, menziarahi makam syuhada Uhud merupakan satu sunnah dan merupakan ziarah yang syar'i. Dan tuan-tuan yang mulia, kata ulama, kalau baginda Nabi SAW ziarah ke sini, baginda akan membacakan satu potong ayat Al-Quran, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu di dunia berkorban untuk agama, maka sekarang kamu menerima balasan yang baik daripada Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan, kalau kita datang ke sini, kita berilah salam daripada hati kita, yang mana dia zahirkanlah ucapan terima kasih disebabkan korban mereka untuk agama. Sahabat-sahabat Nabi ini, kita dapat nikmat Islam pada hari ini. 70 sahabat Nabi telah syahid di sini, tuan-tuan yang mulia. Isteri-isteri mereka jadi janda, anak-anak mereka jadi yatim. Sebab korban mereka lah kita dapat Islam pada hari ini. Indah dia, tuan-tuan yang mulia, Gunung Uhud. Sertai kuis Salam Baitullah 2019 setiap hari mulai 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Kuis soalan terkumpul, anda perlu mengumpulkan semua soalan dan hantarkan jawapan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2019. Lengkapkan slogan Salam Baitullah diminati ramai kerana tidak melebihi 15 patah perkataan. Hantarkan jawapan dan slogan anda ke Facebook Salam Baitullah sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dianggap sah. Sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan. Kesemua jawapan yang betul, terpantas dan slogan paling kreatif dipilih sebagai pemenang. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dan surat menyurat tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima 1 pakej umrah setiap seorang Tajaan Andalusia Travel and Tour Sdn Bhd. Hadiah utama pakej umrah bernilai RM6,590 Malaysia seorang. Hadiah kedua, pakej umrah bernilai RM5,790 Malaysia seorang. Dan hadiah ketiga, pakej umrah bernilai RM4,990 Malaysia seorang. Semua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai dan semua pemenang perlu menuntut di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Pastikan anda setia menonton Salam Baitullah setiap hari bermula 29 Julai hingga 12 Ogos 2019 pukul 9 malam di TV1 dan saluran 123 My Freeview. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Kembali lagi dalam Salam Baitullah Kembar Hati Takzim Ilahi. Antara bingkisan Rela Haramain untuk esok, tuan-puan jangan ke mana-mana kerana besok kita akan bicarakan tentang Istana Ka'ab bin Ashraf, seorang berbangsa Yahudi yang cukup menghina umat Islam.
Jemaah haji selalunya tak ke sana. Jemaah umrah tak ke sana. Tapi saya pernah ke sana. Jadi jangan lupa menantikan kita punya Rela Haramain esok. Baiklah, kita akan terus bersama-sama melihat FB kita. Ada soalan daripada Mas Ripah Nur. Assalamualaikum Ustaz Haslin. Adakah ungkapan Ya Rasulullah, kata-kata yang mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ustaz, fadal. Mas Rifah tadi ya. Ya. Gini, sebenarnya kalimah Rasulullah itu sebenarnya tidak memadai untuk kita dari sudut mendapat kebaikan ataupun mendapat pahala ganjaran. Betul. Tapi kalau boleh tambah sikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nama sekadar nama Allah, urusan Allah, cuma yang penting sangat ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru dapat pahala. Sebab setiap benda sebutan kata-kata itu biarlah mendapat manfaat dari sudut ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau panggil Ya Rasulullah tu mungkin benda yang biasa. Ya Rasulullah ataupun Rasulullah aja disebut Rasulullah baru dapat kebaikan. Jadi cuma kalau kita bersembang, contoh mungkin saya cakap Rasulullah, so Ustaz Hafiz terus sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sama-sama nak mendapat kebaikan tentang berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Baiklah Ustaz, kita nak sambung topik kita Ustaz. Ya. Perbincangan kita nak bicara tentang persiapan. Sebab kita nak jumpa orang yang kita sayangi, rindui. Junjungan besar Nabi Muhammad. Nak menuju Allah Ta'ala. Kadang persiapan tak berapa rapi Ustaz. Ingat tak waktu tu muda dulu kita Ustaz? Ya, Yelah waktu bercinta. Tak tahulah orang ni nak bercinta, bersiap dengan wangi-wangian, pakaian cantik. Jumpa menteri ke, jumpa raja ke. Cukup cantik. Tapi ke sana lebih kurang Ustaz. Persiapan yang penting ni. Nak bertemu dengan orang yang kita rindui. Ya, mula-mula sekali tak lain tak bukan ialah tentang ilmu untuk kita menghadapi suasana yang baru. Maksud saya ialah kita tak pernah melaksanakan ibadat haji bagi contoh. Atau selama ni kita buat amal ibadat umrah sahaja. Haji ni saya rasa saya nampak, saya kira sahabat setuju dengan kata-kata saya, iaitu lebih berganda-ganda daripada ibadah umrah. Betul. Sebab ilmu dari sudut yang lain nak menghadapi, nak sabar dalam setiap ujian yang ada kat contoh adalah yang mungkin tak pernah berlaku di Malaysia, bilik air ada 10 untuk lelaki, 10 untuk perempuan, dikongsi lebih kurang dekat 1,000 orang. Jenah menempel punggung dengan plastik. Kalau dia naik buang yang besar contohnya kan. Benda ni perlu pada persiapan, istiadat atau preparation before kita nak laksanakan benda tu. Ilmu penting. Kalau ilmu tak ada jadi masalah. Ya, ilmu tak ada jadi masalah. Timbul kadang-kadang ada juga orang kata jangan pakai seluar dalam. Kadang-kadang dia malu tu, dia tak nak buang baju dalam ni, kita buang lah siap-siap kan. Takut terlupa. Memang pengalaman saya sampai je dah Allah Ustaz baju baru dah ada. Kita dah pening kepala dah. Sebab tu dalam bab ni ilmu dari sudut nak mentaati chef di mission. Maksud dia ketua musafir tadi ni. Ini bukan game sukan si saja kan. Ada juga maksud dia mentaati ilmu, nak mentaati kepimpinan yang ada yang bawa kita contoh dia. Itu antara ada contohlah. Kemudian dari sudut kewangan. Kewangan kena ada. Takkan nak pergi duk mengharap orang semua benda kan. Cuma kadang-kadang ada seorang sahabat tanya Nabi SAW, dia kata, Ya Rasulullah, cuba cerita mabrur tu apa? Kan. Jadi kalau tarifan Imam Nawawi, mabrur tu ialah orang yang pergi tu selepas dia pergi lebih baik daripada sebelum dia pergi. Tapi dalam hadis sebut ya, dia kata bahasanya it'amut ta'am wa tibul kalam. Maksud mabrur antaranya ialah cakap baik ataupun bagi orang makan, belanja orang makan dan bercakap baik dalam percakapan. Benda tu very simple. Tapi sampai sana kadang-kadang tu mungkin satu ujian berkira pula. Aku bawa duit 1,000 nak belajar dia makan banyak cantik. Dia buat gitu. Dia mula kekedukutan. Kekedukutan ni kan. Ni kadang timbul benda tu. Kemudian bercakap mulut ya Allah kan. Kadang-kadang satu teman bilik kena faham. Memahami. Kadang-kadang duduk cari 6 orang tu bilik. Ada panggil batuk yang ni lelah ni semput, yang ni sempit, yang ni semprit. Contohnya kan. Jadi orang tu duduk kan. Kata ya haram batuk pula. Betul dia ambil. Dia pakai ni macam satu penghinaan. Aku nak pakai nanti aku lah kena penyakit. Allah, sakit datang daripada memang. Tapi jangan mulut tu janganlah bisa sangat kan. Asal sabar banyak doa sakit ke. Jom kita pergi klinik. Kadang-kadang mengabaikan teman. Kenapa dia kadang-kadang Allah? Iyalah. Kerana segi kewangan pun satu faktor lah. Kita balik pada kesihatan contoh. Ada banyak kesihatan kena jaga.
Kalau kita ada sakit, kan semua sakit. Sakit kepala, sakit telinga, sakit hidung, sakit mulut. Semua sakit. 1000 in 1. Orang sakit dia kan. Asal mana kena bawa ubat kebalan, bawa lah ubat. Darah tinggi, bawa ubat darah tinggi. Ini darah tinggi, bawa ubat darah rendah. Memang jadi biol kawan tu contoh kan. Ubat lebih ni tengok kawan tak bawa ubat. Kongsilah tak masalah. Allah akan bagi balik bantu benda kebaikan macam jadi Ustaz Syarul tadi daripada Mekah tadi. Sabil kan. Sabil. Orang bagi je. Kita lah tukang terima bila kita nak bagi pula. Contoh dia kan. Contoh so maknanya ilmu kepada kewangan, kesihatan dan yang lain ialah dari sudut yang lain kena faham. Di sana tu ujian dia banyak macam-macam hal. Kadang-kadang kita sihat kat sini kan. Lepas tu sakit ada. Ketinggalan kita sihat, segar bugar. Baru walaupun dia tu ialah pakai tongkat tapi segar, tiba-tiba bila nak balik dia meninggal dunia. Jadi kadang-kadang benda tu kena redalah apa yang ada yang berlaku dekat sana kan. Seperti doa banyak-banyak itulah doa. Jangan lupa dan kalau boleh tak payah cakap banyaklah. Naikkan berterbang sekarang, jangan tengok gambar pelik-pelik pula. Tengok gambar-gambar orang setongkol lawan seketul kan. Tak patutlah nak pergi haji ni. Labbaik Allah dan tengok setongkol lawan seketul. Memang bagi seketul baru dia tahu kan. Betul. Maksud dia ialah kita punya perangai tu berubahlah. Jangan tunggu nak pergi sana baru nak berubah. Kena train sini dulu. Sebab tu tabung haji buat kursus berbelas minggu train kita latih supaya kita jadi orang yang baik. Jangan tunggu perangai tak boleh berubah sampai sana. Ni apa nasi macam bagi makan nasi ayam je ni. Marah orang yang hantar makanan. Kawan tu ngantor je. Bukan dia yang sediakan, dia buat prepare semua. Dia mengantar ni apa koyak kami ayam. Ada lempornya nasi. Ada juga orang macam tu. Sebab apa kadang-kadang dia tak nampak. Dia ingat, dahlah bayar 9,000 je belagak nak makan macam 40,000 mana boleh. Contohlah kan contoh. Jadi tak selalu dirisah juga kan. Asal nak bagi tahu mungkin yang duduk kat Mekah ke kat Madinah kan yang sedang nak pergi haji kan nak datang ni mesti kena ingat benda ni akan berlaku. So bagaimana menghadapi tu ilmu insya-Allah, kesabaran insya-Allah, ialah mentaliti, emosi sebagai semua kena jaga insya-Allah sebab kadang-kadang jadi gila pun ada, jadi sasar pun ada, tak mustahil. Bahkan yang paling teruk ialah berlaku penceraian. Habis-habis haji berlaku perceraian. Yalah ini kerja Allah kan. Cuma siapa nak akan bercerai lepas buat haji kan. Ada juga macam tu. Kenapa mungkin something wrong yang berlaku dalam mungkin kewangan dia datang berhasil yang tak betul. Kadang takut-takut juga dia makan duit tu duit anak yatim ke kan. Risau makna benda ni bekalan. Makna kena pastikan yang terbaik daripada yang baik-baik. Ya. Contohlah gitu-gitulah. Kadang-kadang kita kerja dengan orang makan gaji syubhat, ponting tulang pula apa nama curi tulang, ponting tulang tak aku dengar pasal ni. Curi tulang, curi daging semua ada dalam tu. Kan curi kertas, curi mesin dan sebagainya kan. Asal maknanya duit tu dia tak surrender yang benda tu dia buat betul sebab salah dengan orang ni berat. Kita nak pergi haji, nak buat haji, benda kemampuan ni. Salah dengan Allah tu just only one night. Ya, maybe 1 minute. Ya Allah ampun dosa aku, Allah ampun. Tapi dengan manusia, kita kena dengan mak kita. Ni dengan adik-beradik kita kan. Kesombongan, egoistik dan sebagainya. Mungkin kita takut merosakkan persediaan kita untuk pergi ke tanah suci. Tadi Ustaz sebut tentang kata-kata Imam An-Nawawi. Kemabruran haji itu dinilai bukan ketika kita Mekah mana tapi ketika pulang. Saya Ustaz adalah pengalaman sikit bawa jemaah kadang. Dekat Arafah tu Ustaz, saya kadang-kadang confuse. Kita ke tandas tengok ada jemaah ni Ustaz. Maaf kalau sensitif sikit ni Ustaz. Ukuk. Tengah pakai baju ihram. Ya, lepas tu merukuk tu macam mana Ustaz? Saya ginilah. Kita, maaflah ni benda benar ni. Ya, tak apa kata terus tak apa ya ni. Tak perlu kecil hati membesarkan hati anda ya. Itu je. Gini, kita nak faham mungkin saya gunakan ringan sikit kata bentuk makruh, tak haram. Ya. Makruh, definisi makruh ni benda yang dibenci. Dalam ni pengalaman tahun lepas pergi, saya pergi alhamdulillah Allah pilih saya pergi dengan golongan yang korporat, duduk masya-Allah. Tapi dalam waktu gelincir matahari hari Arafah, isteri duk berdoa, dia sebelah buat apa? Fail babe, babe pula tuan-tuan. Ini masalah contoh-contoh kan. Jadi kita nampak benda contohlah kan. Minta maaf lah yang terlibat ni. Kenapalah tak boleh berdoa, ya Allah tolonglah aku jauhkan benda yang makruh. Contoh kan, so why not? Kya ho gaya? Aap ka jawab nahi kar sakte kyun? Usko dekhkar andar bahut kharab ho gaya. Ni dalaman masalah. Ya. Terjemah tadi maksud dia dalam jiwa kita ada masalah lah maksud dia. Kharab ni ada masalah. So maknanya minta maaf lah. Kalau boleh buat yang terbaik. Sembahkan sembahan yang terbaik pada Allah. Contoh dia, mulut kena jaga. Oi, awak berak lama sangat. Oi, ingat bapak kau punya jamban aku. Bunyi. Kita nak berak begini, semongit kita dah.
Kita dah lah boroi benda tetung tu banyak tangki kan. Jadi dia tendang kadang-kadang Pernah pum berlaku, ke tempat. betul, Ustaz. Anda pernah tengok. Ni sakit perut ni Ustaz. Tadi ni tak tahan ni duduk apa benda ni. Contohlah kadang-kadang subhanallah. Allahu Akbar. Dan pada saya tak kata dia tak babru tapi tanda-tanda tak dapat tu nampak sangat dah. Mulut dia maki orang, sebut juga kalimah-kalimah yang kan kalimah-kalimah yang diharamkan makan pun sebut juga kan. Jadi kita kata masya-Allah. Jadi tak mustahil lah kita lihat hari ini memang kemah berhaji ni ya saya takut untuk diri saya lah. Kita buat banyak kali tapi tak dapat apa-apa kan. Ya, takut kasara bil mak. Maksud dia macam Fata Morgana. Tengok macam ada ayak di ujung tahu apa pipi terapa yang tak ada. Tak ada. Ini kerugian. So insya-Allah moga-moga ada kebaikan. Kita bincang pada malam ini kan bagi mereka mendengar permentu nak pergi bakal pergi dan telah pergi pun ingat kena muhasabah baliklah. Jadi saya menarik kepada Kak Mariani tadi. Pada saya kan memang dia tak nampak kebaikan dia banyak. Kenapa? Kita ni jahat pasal mata sebenarnya. Betul tak? Nak mengata korang pasal mata. Kan? Tengok orang pakai lawa muka macam apa. Harap make up je lebih. No? Bibir macam apa. Bibir kamu tu kutuk. Bibir macam pasu bunga. Tu dia. Contoh dia kan. Dia geram. Kita kurang hajar jahat. Kita ni mulut pasal mata. Betul tak? Awak lah orang Turki ni kasar sangat lah. Dia konyol aku. Ini orang India. Semua kena. Macam dia baik sangat. Tapi Kak Mariani siapa? Dalam masalah apa? Nak katakan siapa? Dia kata kalau dapat lihat. Saya pun sebut tengok macam-macam dia gelak. Sampai gelak lah mana. Keluar mata. Dengan saya pun melendang. Wallahi lah. Pernah sekalian. Melendang tapi kontrol macu. Tak nak nampak dalam TV ni kan. Kan? Dalam hati tu ada garden. Sebab maknanya dia boleh dapat macam tu. Kan? Kita ni macam mana? Kawan simpan sekolah menengah RM10. Para mentua sekalian RM10. Sekolah menengah. Umur dia berapa sekarang? Subhanallah. Allah maha berkana. Dapat menunaikan haji. Kalau orang rindu sesuatu. Buatlah sesuatu untuk mencapai yang dirindui. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita nak berehat sebentar. Kita nak saksikan khabar salam. Ada perkara yang menarik yang ingin kita saksikan. Silakan. Ingin mengucapkan mengitakan keadaan di sini adalah baik kepada keluarga kami di Mentakap Pahang, isteri saya Nur Faiza binti Hanafi, adik-beradik saya di Jerantuk Pahang. Alhamdulillah kami di sini berada dalam keadaan yang baik. Doakan kami semua berada dalam keadaan sentiasa baik supaya mendapat haji yang mabrur. Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat dapat menjadi tetamu Allah untuk tahun ini dan harap doakan mak dan ayah sihat, jaga diri baik-baik. Ini mengucapkan rasa syukur kerana dapat mengerjakan haji tahun ini. Membuat anak-anak di kampung Gemuruh dan buat sahabat-sahabat di AMBS. Saya mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan saya berharap mereka juga akan mendoakan saya dan suami menjelang hari wukuf nanti berada dalam keadaan sihat dan dapat mengerjakan haji dan mendapat haji yang mabrur. Ini ucapan saya kepada keluarga, semoga kami di sini sihat belaka. Semoga keluarga mendoakan kami di sini supaya mendapat haji yang mabrur. Baiklah, Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah sampai penghujung rancangan Ustaz. Banyak topik kita nak conclude Ustaz. Cara-cara kita nak mencintai Nabi. Last Ustaz penutup. Silakan Ustaz. Okey. Memang masa cemburu sungguh kan. Cemburu sungguh. Buat apa. Jadi saya ingat satu kata-kata min tamami hubbil mahbubi ayuhibba ma yuhibbuhul mahbubu. Allah, bubi-bubi semua. Ini bukan Urdu ni, bahasa Arab ni diurdukan ya. Jadi maksud dia daripada kesempurnaan cinta kepada yang dicintai, hendaklah mencintai apa-apa sahaja yang dicintai oleh orang yang
mencintai. Allah. Orang yang dicintai. Maksud dia, kesempurnaan cinta pada yang dicintai kena ikut apa sahaja ma yuhibbu al-mahbubu, yang disukai, yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Maksud dia, kalau dia suka dia sedekah, lah. Kalau suka dia buat sunnah, contoh. Kalau dia pakai kaki kanan, pakaian seluar, kaki kanan, contoh. Maksud dia, kena buktikan, ya, untuk kita ni merealisasikan impian, yakni menjadi hamba Allah dan umat kepada kekasih Allah ini, Rasulullah SAW itu antara dia. Jadi moga insya-Allah ada kebaikan manfaat, selawat banyak-banyak insya-Allah, azam banyak-banyak pergi Mekah, pergi haji, dan insya-Allah moga jangan risau, Allah sentiasa tahu keinginan dan kehendak kita. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Slim Bollywood, kepada semua para penonton, kita ucapkan terima kasih kerana bersama dengan kita, dan insya-Allah kita akan bersama-sama pada esok hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penaja baju saya Aish Ashraf, dan juga untuk penaja kuis terkumpul adalah Andalusia Travel, dan juga untuk kru pengembaraan penerbitan Rihlah Haramain adalah daripada Az-Zahabi Travel, dan juga perabot ditaja oleh Lauria Home Furnishing. Jangan ke mana-mana, teruskan besok dengan topik yang menarik, iaitulah kuis ataupun kita sebutkan Q&A haji daripada Mufti Wilayah Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita bertemu kembali pada besok pada waktu yang sama. Salam Baitullah, kembar hati Takzim Isaili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.